For the last 3 decades, Knowledge Center at Bursa has offered technology, resources, services, space, and a sense of community. Since 1985, 14,000 titles have been collected, with care and attention to high financial literacy standards. In collaboration with a global community of institutions, we ensure access to the world's diverse intellectual and cultural economic heritage, as well as fast online services for connectivity to the financial world. Serving the Bursa Malaysia community and beyond, Knowledge Center at Bursa empowers you in your trading and investment analysis research. Financial information at my fingertips. Visit Knowledge Center at Bursa Malaysia today for the collections, for the services, for the sense of community. Investing in shares today can be your gateway to financial freedom. To participate in the stock market, you need to open a CDS and a trading account. Here's a quick guide to help you open these accounts. A CDS account. CDS or Central Depository System account is fully owned and operated by Bursa Malaysia Depository. It keeps a record of the ownership and movement of shares traded on Bursa Malaysia. Simply put, when you buy stocks, shares are credited to your CDS account, and when you sell stocks, they are debited from your CDS account. In addition to a CDS account, you also need to open a trading account with a broker. A trading account is used to place your buy or sell orders in the stock market. Let us show you how to open a CDS account and a trading account in 3 simple steps. Step 1. Access Bursa Malaysia website and choose from any of the licensed stockbrokers listed on the website to open an account. Step 2. Once you have identified your preferred stockbroker, bring along your identity card and your bank documents to the stockbroker's office for verification. Step 3. Look out for a confirmation notice from Bursa Malaysia in your mailbox in the next few days. This mail will provide you with all your account details which you will use every time you trade. If you are new to the market and would like to learn the fundamentals of stock investing, please visit www.bursamarketplace.com. That's it! With these 3 easy steps, you are ready to start investing in the stock market and move towards achieving your financial freedom. Open your CDS account and trading account today. Happy investing! Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Omar Islam bin Ahiruddin dan saya adalah moderator untuk sesi webinar malam ini. Okey, untuk pengetahuan semua, webinar ini dianjurkan oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh LifeChamp. Sebelum kita mula, izinkan saya untuk membaca disclaimer dahulu. Webinar ini adalah tujuan untuk pembelajaran sahaja. Pihak kami tidak akan memberi sebarang recommendation jual atau beli. Pihak kami juga tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian dan sebarang tindakan pelabur adalah tanggungjawab pelabur sendiri. Ya. Okay.
Izinkan saya untuk memperkenalkan speaker kita pada malam ini. Beliau merupakan remiser di CGS CIMB Kuantan. Beliau mempunyai 12 tahun pengalaman dalam pasaran saham dan telah mengajar pelaburan saham selama lebih 7 tahun. Beliau juga merupakan full member of International Federation of Technical Analysts (IFTA), full member of United Kingdom Society Technical Analysts (UKSTA), dan full member of Malaysian Association of Technical Analysts (MATA). Okey, jadi tanpa membuang sebarang masa, mari kita menjemput Puan Akmal. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harapkan kita punya pendengar malam ini berada dalam keadaan sihat walafiat dan dijauhi dari sebarang penyakit yang terutamanya sekarang ni COVID-19 kan yang melanda Malaysia ni. Harap-harap tuan-puan terjauhi daripada penyakit tersebut. Jadi pada malam ini saya akan merungkaikan mengenai kita punya tajuk yang diberi tugasan kepada saya, iaitu pelaburan patuh syariah. Okey, kita akan kupas satu demi satu persoalan mengenai pelaburan patuh syariah ni, dan pada minit ke mungkin 9.30 nanti kita akan buka untuk Q&A session dan anda boleh bertanyakan sebarang persoalan berkenaan dengan tajuk yang telah saya kongsikan pada malam ini. Baik, macam yang Omar cakap tadi, segala pembelajaran pada hari ini adalah sekadar untuk pendidikan sahaja dan kami tidak bertanggungjawab di atas tindakan ataupun untung atau perugi yang tuan-puan alami. Okey. Okey, saya nak beritahu sekali lagi lah, saya here and there, saya adalah MATA member, saya adalah MSTA, CFTE, saya juga adalah pemegang diploma analisis pelaburan. Saya memang inilah saya punya background. Tetapi saya punya perjalanan dalam pelaburan saham ni bermula sejak tahun 2019. Saya 2009 di mana saya telah menjadi trainee di OSK Investment Bank, dan sejak hari itu saya tak sempat menganggur. Dah ada beberapa broker yang menjemput untuk saya bekerja, dan sampailah sekarang saya berada di CGS CIMB Securities Sdn Bhd yang merupakan salah satu participating organisation. Dan yang paling penting, saya juga adalah penulis buku panduan lengkap pelaburan saham yang telah terjual lebih 20,000 kopi dan juga candlestick petunjuk dagangan. Jadi siapa yang pernah dengar juga tak Hengson tak apa janji kaya tu kan, saya juga adalah penulis bersama Datuk Dr. Nazikan dalam buku dia Menang Saham. Okey, cukup tentang diri saya. Tapi anda jangan takut anda berada dengan orang yang betul. Anda bertanya kepada orang yang betul insyaAllah, di mana saya juga adalah wanita pertama yang menjadi speaker untuk iftar. Iftar ni adalah satu orang panggil persidangan yang dihadiri oleh fund manager seluruh dunia, oleh technical analisis seluruh dunia. Jadi saya bersama-sama mereka, John Bollinger, Andrea Anger, orang panggil speaker yang hebat kat luar sana tu. Saya dah berada sama pentas dengan dia orang kat pentas antarabangsa pada 2018 di pentas iftar. Okey. Tanpa membuang masa, saya nak bagi tahu apa yang kita bakal dapat sepanjang perjalanan pembelajaran pada malam ini. Pertamanya, kita akan memahami kepentingan pelaburan saham patuh syariah di Bursa Malaysia. Apa pentingnya pelaburan patuh syariah di Bursa Malaysia. Kita juga nak mengetahui bagaimana Majlis Penasihat Syariah ataupun MPS menentukan kriteria saham patuh syariah di Bursa Malaysia, seterusnya produk pelaburan, serta langkah dan kaedah yang perlu dilakukan sekiranya saham yang dibeli bertukar status kepatuhan syariah. Kan ramai antara kita, apabila kadang-kadang tu kita dah beli sesuatu saham tu, mula dia patuh syariah, tiba-tiba dah pegang, dia jadi non syariah. So apa nak buat? Saya akan jawablah persoalan anda satu demi satu. Jadi stay tune, teruskan bersama saya sehingga ke akhir, dan sila tanya soalan di bahagian komen di Zoom ni. InsyaAllah saya akan menjawab pada minit ke 30 minit terakhir nanti. Okay, topik yang dibincangkan, inilah topik yang kita akan bincangkan sepanjang perjalanan kita pada malam ini.
Okey, ini merupakan Bursa Malaysia Sustainable Report pada tahun 2020 di mana kita menyaksikan lebih 70% saham yang diniagakan di Bursa Malaysia adalah saham patuh syariah. Okey, kita punya market capitalization lebih daripada 23.7 bilion lah untuk offshore. Ada selain tu kita ada komoditi yang derivatif, kita ada 4 equity derivatif, financial derivatif dan sebagainya yang apa yang dah boleh tengok dekat kita punya skrin lah. Okey, jumlah keseluruhan instrumen termasuk structured warrant, termasuk panggil bond, termasuk loan, termasuk everything adalah lebih kurang 2,285. Jumlah saham ataupun saham ibu yang disenaraikan adalah 972 asset to date setakat hari ini yang saya tengok tadi. Pasaran utama kita ada 784, pasaran ACE 141, manakala LIP adalah 47. LIP tu apa pun? LIP tu adalah satu pasaran di mana only high net worth investor sahaja yang boleh membeli. Dan apa yang kita boleh lihat adalah number of kita punya stok adalah lebih kurang dapat 751 948, manakala numbers of syariah compliance security adalah 751 yang setakat Disember 2021. Okey, apabila bercerita mengenai produk patuh syariah, ada 4 elemen yang paling penting bagi kita nak tahu sama ada saham itu ataupun instrumen itu patuh syariah ataupun tidak. Yang pertama adalah riba ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil dia faedah. Kalau dalam putihnya kita panggil interest. Okey. Dalam segi bahasanya riba ini bermaksud penambahan atau kenaikan ataupun peningkatan dalam bahasanya. Tapi dari segi istilah, riba ini bermaksud sebarang tambahan ke atas hutang akibat tempoh dan tambahan dalam urusan melibatkan item-item tertentu yang dinamakan ribawi. Okey, apa itu ribawi? Ribawi ini termasuklah wang, emas atau apa sajalah yang kita buat transaksi tu. Ada beberapa jenis riba. Yang pertamanya adalah riba ad-duyun. Riba ad-duyun ni terbahagi kepada dua, iaitu riba al-qard dan juga riba al-jahiliyah. Apakah contoh riba al-qard ni? Riba al-qard ni adalah sebarang pinjaman yang perlu dibayar melebihi pinjaman pokok. Sebagai contohnya, kita pinjam 1,000, kita kena bayar 1,200 tanpa akad. Tujuannya dia dikira sebagai riba al-qard. Yang keduanya riba al-jahiliyah, di bawah riba ad-duyun ni dipanggil riba al-jahiliyah ni, dia merupakan kadar tambah apabila ada lanjutan tempoh pinjaman termasuk denda dan juga penalti. Sebagai contoh, okey, saya janji saya punya 1,000 saya nak bayar dalam masa 6 bulan. Tapi sebab saya tak mampu nak bayar dalam masa 6 bulan, saya minta dengan saya punya pemiutang lah, saya kata boleh tak saya bayar 7 bulan depan tapi saya tambah sikit, saya bayar lebih extra 100. Itu juga dikira sebagai riba, iaitu dinamakan riba al-jahiliyah. Okey, yang seterusnya di bawah riba juga kita ada yang besarnya riba al-buyu'. Riba al-buyu' ni adalah di bawahnya ada dua pula pecahan. Yang pertamanya riba an-nasa' ataupun al-nasyah yang bermaksud jual beli secara tertangguh. Contohnya kalau sesiapa pernah dengar terlibat ke zaman-zaman dulu kan, pernah dengar tak emas ita? Itu adalah contoh-contoh riba an-nasa' di mana pembelian, contohnya adalah pembelian emas secara tertangguh. Untuk sebuah produk itu patuh syariah, dia mestilah berlaku on the spot, on the dot. Maksudnya saya jual produk, you dapat produk tu sekarang. Macam tu, sepatutnya macam tu ya. Yang seterusnya adalah riba al-fad, di mana pertukaran jual beli untuk barang yang tidak sama jenis. Sebagai contoh, okey, saya ada emas 916.
awak ada emas 999. Jadi saya tukar, saya punya emas 916 ni 15 gram, saya nak tukar dengan 10 gram emas 999. Tak boleh guys. Itu adalah riba al-fad. Maknanya termasuk dalam jenis-jenis riba. Jadi jika terdapat elemen riba dalam kita punya pelabur, dalam kita punya saham tersebut, maka melebihi certain percentage bermakna ianya akan diklasifikasikan sebagai produk yang tidak patuh syariah. Okey, saya harap anda fahamlah mengenai kenapa riba tidak dibenarkan oleh kalau nak jadikan sebuah syarikat itu patuh syariah. Okey. Yang kedua adalah garar. Garar ini adalah ketidakpastian, ketidaktentuan, ataupun dalam masa yang sama kita panggil dia macam merujuk kepada sesuatu yang tidak pasti. Sesuatu yang kita rasa boleh ke tak, okey ke tak, okey. Contoh-contohnya adalah seperti kalau kita buat butik, kita tak tentukan betul-betul. Kalau ukuran macam ni, kalau kita nak buat macam ni, kita tak tentukan betul-betul spesifik. Kita ada elemen-elemen ketidakpastian yang menyebabkan transaksi tu ada grey area, ada bahagian kelabu dia yang mana ya ke tak macam tu. Betul ke tidak? Kita tidak mahu elemen garar ini ada. Okey. Antara dua contoh jenis garar yang ada adalah garar fahish, garar fahish iaitu ketidaktentuan yang keterlaluan. Contohnya adalah kita membeli, kalau dalam seharian kita, contohnya kita membeli anak lembu yang berada dalam perut. Anak lembu tu tak confirm lagi jantan ke, betina ke, hidup ke, mati ke. Jadi tidak bolehlah transaksi-transaksi yang tidak tentu macam tu. Yang keduanya adalah garar yasir, iaitu unsur ketidaktentuan yang sedikit tetapi boleh diselesaikan oleh uruf ataupun amalan setempat. Maksudnya kalau kita dah biasa dekat amalan setempat nak buat macam tu, dimaafkanlah, tetapi kalau boleh kena elakkanlah unsur-unsur garar. Yang ketiga adalah elemen yang bercanggah dengan Islam punya praktis adalah maisir, ataupun dalam bahasa Melayunya perjudian, ataupun dalam bahasa Jawanya ataupun bahasa Inggerisnya kita panggil gambling. Okey, gambling ini adalah game of chance ataupun betting. Contohnya adalah poker, blackjack, masuk 10 cuci 2. Korang pun tahu kan, mesin slot, loteri, yang kita nampak kedai-kedai tu loteri, mesti beli loteri, tunggu nombor keluar, roulette. Itu termasuk dalam perjudian. Kenapa? Sebab perjudian ini ada unsur-unsur yang tidak adil. Dia ada unsur-unsur eksploitasi, di mana permainan peluang di mana satu pihak mendapat keuntungan dengan mengorbankan kerugian kepada pihak lain. Bermaksud situasi tersebut ada pihak yang rugi. Bila kita buat transaksi, kita nak win-win situation. Kau menang, aku menang. Aku bayar, aku dapat barang. Macam tu. Tapi bila ada elemen-elemen di mana setengah pihak akan teraniaya, akan kehilangan sesuatu, bermaksud kita punya transaksi itu tidak adil. Oleh itu, perjudian menjadi salah satu elemen yang bercanggah dengan kita punya kepatuhan syariah lah. Okey, lain-lain aktiviti yang tidak dibenarkan oleh kita punya Majlis Penasihat Syariah juga meletakkan syarat bahawa insurans konvensional tidak adalah produk yang tidak patuh syariah. Jadi apa kita punya alternatif kepada insurans konvensional ni? Alternatif pada insurans konvensional adalah takaful. Jadi orang Islam mempunyai pilihan, kalau boleh ambil insurans, ambillah takaful. Contohnya macam tu ya. Okey, makanan atau produk yang tidak halal. Okey, apa contoh-contoh makanan dan produk yang tidak halal? Contoh makanan adalah of course lah khinzir,
ataupun bahasa kampung kita panggil dia babi, ataupun arak, terlibat apa-apa juga bahagian arak, maksudnya membeli arak, menjual arak, memproses arak, tidak patuh syariah. Maksudnya kalau ada dia buat bisnes sistem macam ni sebagai core business dia automatik jadi tidak patuh syariah. Seterusnya, perdagangan saham dalam sekuriti yang tidak patuh syariah. Okey. Kebanyakan kita banyak broker kat Malaysia. Kita ada broker yang yang fully patuh syariah adalah bank Islam lah. Tetapi broker-broker lain, kita ada Market Securities, kita ada RHB, kita ada CGSIMB, yang lain menawarkan juga produk Islamic account, tetapi dia orang juga membenarkan konvensional. Jadi jika dia orang punya perniagaan tu melebihi serta persentage dalam perdagangan saham security tidak patuh syariah, maka dia jadi saham yang tidak patuh syariah. Seterusnya adalah hiburan yang bertentangan dengan syarak. Okey, apa contoh-contoh hiburan yang bertentangan dengan syarak? Bermaksud panggil yang keterlaluan, yang ada orang panggil menunjukkan soft porn, yang memberikan kelalaian yang melampau. Itu adalah salah satulah contoh hiburan yang bertentangan dengan syarak. Dan yang seterusnya adalah produk ataupun syarikat yang mengeluarkan atau terlibat dalam penyediaan ataupun penjualan ataupun pembuatan tembakau. Dalam bahasa kasarnya dia adalah rokok lah. Rokok. Maksudnya syarikat-syarikat yang membuat rokok dia jadi saham yang tidak patuh syariah. Jadi saya harap apa yang saya cuba sampaikan, 4 elemen yang bercanggah dengan syariah patuh syariah ni membantulah tuan-puan untuk faham asas penting kenapa apa core business dia menyebabkan dia jadi syariah ke atau tidak patuh syariah. Okey. Apabila kita metodologi patuh syariah ni, kita diselia oleh Majlis Penasihat Syariah Malaysia di bawah Suruhanjaya Security Malaysia. Kita di Malaysia sebenarnya amat beruntung. Kenapa? Sebab saya adalah trader global juga tau. Saya terlibat dalam perdagangan saham global. Di peringkat global, sebagai contoh di negara jiran kita Indonesia ataupun di Thailand ataupun di Singapura ataupun even di US, kita ada satu badan yang standardized yang cakap itu adalah patuh syariah. Tetapi kat Malaysia kita ada Majlis Penasihat Syariah yang akan kaji, yang akan tentukan saham itu patuh syariah. Jadi kita dah jadi tak ragu-ragu, kita tahu bahawa pakar-pakar dalam Majlis Penasihat Syariah ini telah membuat kajian yang sepatutnya untuk menentukan sama ada saham itu patuh syariah ataupun tidak. Sebagai contoh, kalau kat luar negara kita ada banyak sangat badan-badan dia. Contoh kalau dekat sini kata syariah, dekat sana kata tak syariah. Jadi kadang-kadang kita jadi confused. Tapi tak kat Malaysia guys. Dekat Malaysia kita Majlis Penasihat Syariah dia standard. Dia standard bila dia cakap this is non syariah, maksudnya this is non syariah, kita boleh follow je. Tanpa ragu-ragu, dan kita pun senang hatilah kita nak melabur dalam saham yang patuh syariah kan. Dah ada pakar dan orang yang arif tentang produk ni untuk menentukan, dia dah kaji siap-siap dah. Okey. Ada dua lapisan pendekatan kuantitatif penanda aras berdasarkan syariah ni. Sekejap lagi kita akan tengok satu demi satu, tetapi ada dua lah. Yang pertamanya kuantitatif, iaitu dari segi percentage. Yang keduanya adalah dari penilaian kuantitatif. Maksudnya dari segi kalau kuantitatif ni dari segi nombor, kualitatif ni dari segi pandangan awam, dari segi model bisnes, imej syarikat. Semua dia tengok dari segi kualitatif lah. Okey, ini adalah penilaian kuantitatif. Okey, penilaian kuantitatif ni adalah yang pertamanya, jika dia punya perniagaan tidak boleh melebihi 5% perkara ni. Syarikat yang mempunyai syarikat ini tidak boleh mempunyai perniagaan yang membuat aktiviti lebih daripada 5%, iaitu perbankan nasional konvensional, insurans konvensional, perjudian, minuman keras, daging babi dan aktiviti yang berkaitan dengan kinzih, makanan dan minuman tidak halal ataupun beralkohol lah, senang cerita, hiburan yang bertentangan dengan syariah, produk atau aktiviti melibatkan tembakau,
pendapatan faedah dari akaun konvensional dan instrumen dan lain-lain aktiviti. Jadi jika dia punya syarikat menjalankan aktiviti lebih 5%, dia punya aktiviti ni melibatkan perkara-perkara ini, maka ianya akan jatuh jadi tidak syariah. Okey. Yang keduanya, jika syarikat itu mempunyai perniagaan yang mempunyai lebih 20% daripada perdagangan saham, perniagaan broker saham, sewa yang diterima daripada aktiviti tidak patuh syariah, katakanlah mungkin kelab malam atau sebagainya, maka aktiviti ini juga, jika melebihi 20%, maka ia juga dianggap tidak patuh syariah. Okey, yang itu adalah dari segi berdasarkan aktiviti. Tetapi selain daripada itu, pernah tengok tak ada syarikat-syarikat yang senarai di Bursa Malaysia, bila kita tengok, syarikat ni buat plastik, kenapa pula jadi non syariah contohnya, ataupun syarikat ni buat logistik tetapi kenapa pula jadi non syariah kan, dia bawa pergi barang je kot, dia bawa lori je kot, kenapa jadi non syariah kan, kita pun tertanya-tanya kenapa. Antara salah satu lagi cara-cara untuk Majlis Penasihat Syariah ini menentukan sama ada syarikat itu patuh syariah atau tidak adalah tunai atas jumlah aset dan juga hutang ke atas jumlah aset. Tunai atas jumlah aset yang diletakkan di mana-mana instrumen yang non syariah ataupun konvensional melebihi 33% akan dikira tidak patuh syariah. Dan seterusnya juga hutang ke atas jumlah aset. Setengah syarikat dia akan buat hutang kan untuk membesarkan syarikat dia, untuk membeli kilang ataupun untuk support operation. Jadi jika dia buat hutang non-konvensional melebihi 33%, maka maka syarikat itu juga boleh jadi non-syariah. Tidak semestinya dia punya aktiviti syarikat saja, tetapi dia punya balance sheet, dia punya pergerakan duit dalam dia punya balance sheet dan juga income statement juga diambil kira bagi menentukan sama ada saham tersebut patuh syariah ataupun tidak. Okey. Penilaian kualitatif pula adalah persepsi awam, masyarakat ataupun imej syarikat dan perspektif ajaran Islam. Maksud mungkinlah setengah syarikat tu walaupun dia menepati segala orang panggil dia punya ratio apa semua, tetapi dari segi pandangan kita, pandangan ulama atau pandangan imej Islam, dia tak kena. Ada benda yang dia buat tu tidak patut. Jadi dia mungkin boleh diambil kira lah sebagai salah satu kenapa satu syarikat tu tidak dikira sebagai patuh syariah. Jadi kita nampak bahawa secara keseluruhannya dia adalah satu proses yang rumit. Tetapi dia telah dimudahkan carakan oleh Majlis Penasihat Syariah di mana kita hanya perlu tengok je. Nanti kejap lagi saya akan tunjuklah. Macam mana kita nak tengok sama ada saham tersebut patuh syariah atau tidak. Okey, tengok ni betapa ketatnya pemilihan saham patuh syariah. Kita ada fasa 1 di mana saringan aktiviti teras. Okey, saringan aktiviti teras ni ialah aktiviti tadi, sama ada dia buat arak ke tak, sama ada dia ada jual khinzir ke tak, sama ada dia terlibat dengan konvensional konvensional loan ke tak, dia adalah penyedia loan konvensional ke tak. Dia akan tengok dulu aktiviti syarikat tersebut, dia punya business model. Dalam business model apa teras perniagaan utama syarikat tersebut. Yang kedua, fasa kedua, dia akan tengok sama ada dekat saringan aktiviti campuran. Okey, ada setengah syarikat dia bukan sahaja buat plastik contohnya, mungkin juga dia buat benda lain seperti makanan contohnya. So antara kedua ni, mana satu yang major, mana satu yang memberi percentage yang lebih tinggi. Dia akan tengok sama ada lebih banyak yang syariah ke lebih banyak yang non syariah. Dia akan tengok ke situ juga. Yang seterusnya adalah penanda aras ratio keuangan. Yang tadi lah 33%, jangan melebihi 33% bagi conventional loan, 33% daripada dia punya simpanan, jangan letak kat tempat yang fixed deposit yang non syariah, yang konvensional, jangan, tak boleh. Kalau dia melebihi 33%, maka dia akan jatuh pada non syariah. Kalau dikurang, dia boleh ke bahagian seterusnya, iaitu imej syarikat, di mana dia akan tengoklah imej syarikat ni okey ke tak, dia ada buat benda-benda yang garah ataupun benda-benda yang
melampau yang boleh membuatkan image Islam tu cemar. Jadi dia akan tengok di fasa keempat. Jika dia lulus semua sekali fasa keempat-empat fasa ni, maka dia akan menjadi security ataupun saham patuh syariah. Jadi nak melalui fasa-fasa ni, yang buatnya adalah Majlis Penasihat Syariah lah. Tapi kita kena, kalau boleh kita kena tahulah sedikit supaya kita tahu macam mana dia orang membuat penyaringan, proses penyaringan saham-saham yang patuh syariah ni. Okey. Pernah tak korang juga, tuan-puan semua, apply IPO, lepas tu tanya sama ada saham ini patuh syariah ke tak. Ada je dekat WhatsApp, puan apa nama saham ni patuh syariah ke tak, saham A patuh syariah ke tak yang IPO ni. Okey, untuk saham IPO dia ada kes di mana sesetengah IPO dia minta untuk disemak sama ada dia tu patuh syariah ke tak. Bila dia minta disemak, selalunya dia akan keluarlah dekat dia punya prospektus tu dia adalah syariah ke tak. Tapi ada syarikat tu dia nak menjimatkan dia punya perbelanjaan untuk listing, dia tak buat sebab dia tahu dah setiap 6 bulan Majlis Penasihat Syariah akan buat saringan. Jadi dia tunggu je 6 bulan akan datang untuk dia buat untuk dia ditentukan sama ada syariah ke tak. Okey, dalam kes ni kebanyakan broker yang saya tahu dia akan benarkan penjualan syarikat IPO sama ada syariah atau tidak patuh syariah pada hari pertama. Pada hari pertama sahaja. So selepas hari kedua tu kalau dia tak apply for syariah, maksudnya kita dah tak boleh jual lah. So kita kena buka lah account conventional atau sebagainya. Macam tu ya. So kena berhati-hati jika syarikat itu tak apply status patuh syariah. Korang kena take note lah supaya senang lah dia punya kalau nak jual ke nak beli ke kan. Okay, saya harap faham setakat ini. Okay. Contoh aktiviti syarikat ABC Sedap. Okay, ABC Sedap ni dia ada ABC Masak 9 Berhad dengan satu lagi dia punya anak syarikat ABC Gaming 9 Berhad. ABC Sedap ni dia buat 15 bilion setahun. ABC Gaming ni dia buat 1 bilion setahun. Dari segi keuntungan sebelum cukai, ABC Sedap Berhad buat 10 bilion. Dalam ABC Gaming 9 Berhad dia buat 0.3 bilion. Maksudnya keuntungan sebelum cukai dia 0.3 bilion. Jadi dari segi perolehan, dia tidak patuh syariah sebab dia lebih 7% daripada jumlah keseluruhan tu. Maksudnya ABC Gaming ni mewakili lebih 7% daripada jumlah total dia punya perniagaan. Tapi keuntungan sebelum cukai dia patuh syariah. Jadi adakah saham ini patuh syariah atau tidak? Syarikat ini tidak patuh syariah sebab dia punya pendapatan utama tidak melebihi daripada 5% syarat yang ditetapkan oleh Majlis Penasihat Syariah untuk menjadikan dia saham yang patuh syariah. Okey. Dekat Bursa Malaysia, kita dah ceritakan saham patuh syariah ke saham patuh syariah semua macam mana. Tapi macam mana kita nak cari? Puan Atma, macam mana kita nak tengok sama ada saham tersebut patuh syariah ke tak? Ada banyak cara untuk kita tahu sama ada saham tersebut patuh syariah ataupun tidak. Yang pertama, kita boleh tengok indikator patuh syariah di laman Sesawang Bursa Malaysia. Dekat Bursa Malaysia dia beritahulah saham tersebut patuh syariah ke tak. Anda boleh pergi tengok ke sana. Dia akan tulis kat situ patuh syariah ke tak. Yang keduanya, of course, website yang paling useful sekali, saya suka guna Bursa Marketplace ni sebab dia lengkap tau, dia banyak tools dalam dia yang kita boleh tengok macam-macam. Bukan setakat technical analysis, dia ada screener, dia ada tools. Lepas tu kita boleh tengok major shareholder, siapa bos-bos dia, siapa dia punya dia punya income statement. Dalam Bursa Marketplace ni lengkap, banyak benda yang anda boleh check. Pergi je godeh-godeh dalam tu, banyak pun boleh buat paper trade tau kat sini. So, pergi daftar, gunakan Bursa Marketplace dan anda boleh tengok kat sana. Dan seterusnya, senarai security patuh syariah yang dikeluarkan oleh MPS tadi setiap 6 bulan sekali. So setiap 6 bulan, selalunya saya lah akan kecoh jugalah. Kita akan tengok, saham ni tiba-tiba jadi non syariah lah. Saham favorite kita yang selalu trade je tiba jadi non syariah. Selalu dah trade saham tu kan, jadi jadi non syariah. Yalah. Kita kan buat
ya kita kan buat apa panggil intraday lah, BTST lah kan, swing trading kadang-kadang kan. Setengah orang klien saya ada buat investing long term tu, dia jadi macam alamak puan kena jual ke? So kena jual. So bila apa yang jadi adalah bila kita saham yang kita dah beli itu jadi non syariah, kita mula kita beli syariah kan, lepas tu jadi non syariah. Apa yang kita patut buat adalah kita perlu jual saham tersebut dan kita perlu ambil duit pokok saja. Okey, duit pokok, dan kalau yang balance tu kita kena sedekah kepada badan amal jariah lah, termasuk dengan kos. Okey, kalau saham tu sedang rugi, takkanlah kita nak kena jual juga kan? Apa yang dinasihatkan adalah apabila saham tersebut rugi, apa yang kita boleh buat adalah kita tunggu saham itu naik kepada harga yang cover cost kita supaya kita tak rugi. Tak ada masalah nak simpan sehingga harga beli. So boleh simpan sementara tunggu dia harga dia sama dengan harga kita beli atau tinggi sikit untuk cover cost pembelian tu. Cost brokerage lah. So boleh, tak ada masalah. Tapi jika dia daripada syariah jadi non syariah, kita kena dispose saham tersebut. Okey. Kalau ada semua adalah dekat broker masing-masing kan. Anda ada buka dekat M+, anda buka dekat RHB, ada buka dekat mana. Tetapi yang ni dekat CGSMB, ini yang nampak tak, anda nampak tak dia punya tanda tu SYR. SYR tu dekat tepi tu kita boleh tahu terus dah. Sekali tengok contohnya SMT Track ni syariah, DNEX syariah contohnya. So kalau kita macam tanda tengok kat situ, kita nak tengok detail lagi, kita boleh je klik kanan pergi kat stock info, kita akan nampak dia punya indices tu adalah syariah, bermaksud saham ini patuh syariah. So banyak cara dia untuk kita tahu saham tersebut patuh syariah atau tak, sama ada di website-website yang apa panggil awam seperti Bursa Malaysia, Bursa Marketplace, ataupun kita punya Majlis Penasihat Syariah. Kita juga boleh tengok dekat platform trading masing-masing. Saya percayalah, memang saya insyaAllah anda boleh tengok je dekat platform trading masing-masing saham itu syariah ke tak. Okey. Bagi sesiapa yang macam nak hilangkan terus rasa ragu-ragu tu, why not you open je Islamic account di mana-mana broker tempatan di mana dia hanya allow ataupun membenarkan kita trade saham yang patuh syariah saja. Yang tak syariah, yang non syariah, dia akan automatic reject kita punya transaction tu. Maksudnya kalau kita dah buka Islamic account, tiba-tiba kita nak beli Magnum, contohnya Magnum adalah saham yang tak patut syariah, dia akan automatic reject. So kalau macam tu lagi mudah, kita taklah tersalah beli saham yang non syariah. Kalau nak memudahkan ataupun nak menenangkan lagi kita punya perjalanan pelaburan tu kan, boleh buat macam tu. Okey. Okey, dalam kita punya pasaran di Bursa Malaysia, kita ada instrumen yang syariah yang dia ada banyak, iaitu iStock, iaitu saham patut syariah, kita ada iIndex, kita ada ETF, kita ada iREITs dan juga kita ada ETF, dan saya akan terangkan satu demi satu lah. Okey, keseluruhan di Malaysia kita ada lebih kurang 750 saham. 6 daripada 19 ETF adalah patuh syariah, 4 dari 18 REITs adalah patuh syariah, manakala 4 exchange iaitu traded bond dan sukuk adalah patuh syariah. So kita banyak pilihan sebenarnya. So tak perlulah rasa macam alamak nak beli ni tak ada. Kita banyak sangat pilihan. Bayangkan saham yang patuh syariah berdasarkan berdasarkan laporan oleh MPS pada Disember itu yang saya buat ni, di pasaran utama saja kita ada 610 saham yang patuh syariah, kita ada 111 di ACE yang patuh syariah, dan juga di pasaran lead juga kita ada 29 saham yang patuh syariah. Jadi kita ada banyak pilihan untuk kita membeli saham yang patuh syariah di Bursa Malaysia. Okey. Ini adalah kita punya indeks. Okay, kalau dengar kat TV kan, kalau korang tengok TV, tak kisahlah TV 3 ke, TV 2 ke, TV 1 ke kan, Astro Awani ke,
dia selalu dengar kan FBM KLCI ditutup tinggi. Macam hari ni FBM KLCI ditutup rendah, jatuh 14 mata. Semalam naik 16 mata, hari ni jatuh 14 mata kan. Okey, so dia kita beritahu FBM KLCI itu adalah 30 saham-saham utama. Tapi FBM Syariah ini adalah saham-saham patuh syariah. Okey, ini adalah kita punya carta untuk saham patuh syariah. Untuk sebulan daripada awal mula dia buat dulu sehinggalah sekarang. Maksudnya all the way dia masih dalam keadaan uptrend. Cumanya for the last 7 years dia agak duduk dalam keadaan sideways lah. Dia tak ada buat breakout lagi. Tapi sama juga sebenarnya. Dia punya FBM KCI pun sama juga. Bukannya FBM syariah sahaja. Okay. Dari segi indeks versus FBM emas, kita kalau kita punya FBM syariah ni, kita lebih tinggi lagi dia punya prestasi for the last 5 years berbanding dengan FBM emas. Dalam masa yang sama, kita punya FBM KLCI juga versus dengan FBM KLCI, FBM KLCI ni dia lagi tinggi, prestasi dia lebih baik berbanding dengan FBM KLCI. Jadinya insyaAllah jangan ragu-ragu, jangan takut-takut. Pilihlah saham yang patuh syariah. Okey. Kita punya produk yang pertama tadi kita dah ceritalah saham kan, banyak semua orang tahu, banyak gila apa namanya saham-saham yang patuh syariah di kawasan Malaysia. Kita ada Nestle, kita ada banyaklah saham yang patuh syariah. Tetapi selain pada saham, Bursa Malaysia juga mempunyai produk-produk lain. Okey, yang pertamanya kita ada exchange traded fund ataupun dikenali sebagai ETF. Okey, apa itu ETF? Okay, korang pernah dengar kan unit trust? Pernah dengar unit trust? Unit trust ni adalah di mana kita kumpulkan duit sesiapalah, contohnya A tambah B tambah C tambah D punya duit, dia akan gabungkan, dia akan melaburkan di sesuatu tempat tu. Dan konsep untuk ETF ni sama. Maksudnya bila kita melabur dalam ETF, kita juga macam kita melabur dalam unit trust, di mana dia ada a pool of fund, a pool of stock. Dia ada gabungkan beberapa ikut jenis fund tu, dia akan gabungkan beberapa jenis saham ataupun beberapa jenis komoditi. Dalam ETF ni ada banyak jenis banyak jenis ETF. Okey, yang pertamanya adalah ETF leverage and inverse. Yang keduanya adalah ETF komoditi. Yang ketiganya adalah ETF berkaitan dengan equity ataupun saham. Yang keempat adalah ETF yang berkaitan dengan bond. Okey, ETF ni adalah pelaburan dalam sekumpulan saham ataupun instrumen patuh syariah yang menjejaki prestasi dalam indeks. Dia ada saham, apa yang saya tadi. Apakah kepentingan ETF ni? Okey, kalau kita melabur dalam sesuatu saham, contohnya kita melabur dalam saham teknologi, kita punya risiko tertumpu kepada saham tersebut. Sebab bila kita cerita pasal saham, semua orang cerita pasal duit, pasal untung. Tetapi jarang orang bercerita pasal risiko dalam pelaburan saham. Apabila kita melabur, kita ada risk and reward ratio. Kita ada reward lah, itu keuntungan, dan kita ada risk. Maksudnya kita punya risiko. Apabila kita melabur saham ni, risiko kita akan jadi unsystematic. Maksudnya kalau syarikat itu bermasalah, syarikat itu buat hal, syarikat itu loss, kita akan rugi untuk syarikat itu sahaja. Tetapi dalam market kita ada unsystematic risk, di mana risk tu dialami oleh semua sekali. Okey? Dalam masa sama, jika kita melabur dalam ETF ni, kita boleh mengurangkan risiko terdedah pada satu saham saja. Dia dah automatic kan, dia dah don't put your egg in one basket kan. Macam itulah dia punya proses. Maksudnya bila kita melabur dalam ETF ni, kita dah secara auto kita dah bahagikan risiko-risiko kita kepada beberapa jenis saham. Sebab dalam satu ETF ni ada banyak jenis saham ataupun komoditi ataupun bond lah. Okey. Dia pelaburan dalam kelompok syarikat. Saya akan beritahu kejap lagi contoh-contoh dia. Dia ataupun dia menjejaki indeks. Yang paling penting saham-saham dia adalah patuh syariah.
akses jual beli paling best sekali, paling best ETF ni, kalau kita beli unit trust, selalunya cost dia tinggi sampai 2.5%. Maksudnya kalau kita letak 100,000, kadang-kadang kita dah kena bayar 2,500 upfront tau, dia dah tolak siap-siap tau. Tetapi kalau dekat Bursa Malaysia ni, dia punya cost lebih jimat, lebih murah lah sepanjang pengalaman saya. Dan kita boleh beli dan jual dekat kita punya platform, sama macam kita beli saham. Tak perlulah nak sign borang panjang-panjang, tak perlulah. Tak payah, kita boleh beli dekat kita punya platform sahaja. Kena daftar je, lepas tu kita dah boleh beli dah macam kita beli saham. Okey. Dan kita boleh tengok kalau nak saya tunjuk dekat platform, saya boleh tunjuk contoh-contoh ETF yang ada lah. Nanti beritahu je kat bahagian komen, mungkin saya boleh tunjuk tu lah. Okey. Apa yang penting dia adalah yang tadi saya cerita dah, diversifikasi, kos rendah, didagang seperti stok dan telus. Kenapa saya cakap telus? Sekejap lagi saya akan tunjuklah contoh-contohnya. Okey. Apa beza antara ETF, unit trust dan juga saham? Okey. ETF ni dia adalah pasif. Di mana bila kita membeli sesuatu ETF, kita ibaratnya kita dah ada personal fund manager. ETF ni akan diuruskan oleh satu badan ataupun satu syarikat yang mempunyai fund manager yang dia akan tentukan sama apa dia nak beli berdasarkan trust tersebut. Tetapi kalau unit trust, ialah dia aktif lah, kita kena buat DCA lah. Dia tahu kan DCA dollar cost averaging lah, kita kena sell, terus kita kena buy back lah. ETF ni passive sebab dia memberikan kita certain dividen, dia bagi kita diversification. Unit trust ni aktif. Saham ni pula dia ikut personal lah. Ada orang suka tax stock, ada orang suka lain kan. Jadi strategi pelaburan berbeza lah berbanding dengan ETF dengan unit trust. Dari segi cost, kalau ETF charge brokerage dia kurang daripada 1%. Macam saya cakap tadi, dia punya charge brokerage tu murah guys, murah. Berbeza dengan unit trust, dia punya charge kadang-kadang 2.5, paling murah lah tu 2.5, kadang-kadang sampai up to 5%. Tak termasuk lagi charge pengurusan, kadang-kadang up to 1 to 2%. Kalau saham, biasalah sama jugalah. Saham murah kan sekarang ni, ada yang broker bagi RM8, RM12, personalization, so murah. Selain daripada itu, diversification, perdagangan real time, saya akan tunjuk, dan penyelesaian tunai. Okey. Ini adalah exchange traded fund di Malaysia lah. Kita ada banyak jenis Islamic traded fund, Islamic exchange traded fund yang ada di Malaysia. Kalau di US sebenarnya exchange traded fund ni dah glamour. Ramai orang kat sana bila dia orang beli, dia orang macam akan pilih je ETF sebab dia orang banyak jenis ETF. Dia ada ETF tech stock, dia ada ETF consumer stock. Dia akan pilih Nasdaq, even Nasdaq pun dia orang ada ETF. Maksudnya Nasdaq itu dia orang akan bahagikan kepada sesuatu percentage, dia orang beli the whole the most 100 biggest stock in Nasdaq, dia akan beli itu je. So kita punya ukuran kita punya prestasi itu berdasarkan Nasdaq itu. Kalau kat US benda biasa, cuma kat Malaysia ETF ni masih lagi kurang, orang panggil kurang awareness. Orang masih tak faham, you ke exchange traded fund ni, boleh ke exchange fund ni. So, tapi di Malaysia kita dah adalah beberapa ETF yang Islami, yang paling penting sekali yang berlandaskan ajaran Islam, iaitu iETF. Kita ada banyak jenis ETF, Trade Plus Syariah, kita ada MyETF, MSCI, kita ada banyak jenis ETF. Okey. Saya nak bagi satu contoh ya. Satu contoh iETF yang ada iaitu Malaysia MyETF Dow Jones US Titan 50. Sekarang harga dia adalah RM1.95 ke RM2 harga dia. Saham ini ataupun MyETF ini melabur dalam syarikat-syarikat seperti Apple. Okay, bayangkan kita ada satu fund. Bayangkan kita ada satu fund tu 100 juta ke 200 juta ke berapa fund tu kita ada. Dia melaburkan 10% di dalam saham Apple, 9% ke dalam saham Microsoft, 7% ke dalam saham Amazon, 4% ke dalam saham Alphabet. Kalau kita ni nak pergi beli sendiri saham, nak buat sendiri yang panggil portfolio management macam ni, kita
tak ada pengetahuan atau kita tak spend masa kita banyak untuk nak pergi kaji sesuatu kan. Jadi apa yang ETF ni buat, dia dah tolong bahagi-bahagikan dan dia invest dalam syarikat-syarikat ni. Apple di US tu, Home Depot, Johnson & Johnson, macam ni. So dia pun dari 100% tu pula, dia melabur bukan dalam tech stock saja, dia melabur dalam telecommunication, healthcare, financial, real estate dan sebagainya. Jadi dia letak kita punya duit tu di pelbagai-bagai aset. Dari duit A tambah B tambah C tambah D ni, digunakan duit tu untuk membeli saham dalam percentage yang dia akan report. Okey. Dan dia orang akan buat pertukaran saham tu dari semasa ke semasa tau. Sebagai contoh, pada kuartal ketiga 2021, dia masukkan saham Amazon, Broadcom dan juga Moderna yang buat kita punya vaksin tu. Dan dia keluarkan saham Becton, Dickinson, dia keluarkan McDonald dan dia keluarkan juga Vertex Pharmaceutical. Lepas tu pula pada kuartal keempat 2021, dia masukkan pula saham Target, lepas tu dia keluarkan pula Intuit Incorporated. Maksudnya dia aktif berjual beli tu. Dia tengok mana satu dia akan study dan dia akan masuk dan keluarkan saham-saham yang berpotensi. Okey, saya harap fahamlah bagaimana MyETF ni. Jadi dia ibaratnya kita melabur dalam fund manager yang tolong laburkan duit kita tu ke beberapa saham-saham. Kalau dia adalah ETF equity lah, kalau dia adalah ETF commodity lain lah, perlu dia pergi trade kat mana kan. Okey, contohnya prestasi MyETF Dow Jones US Titan 50 ni adalah daripada kita tengok harga dia bergerak daripada 80 sen sehingga setakat hari ini harga dia RM1.95 dalam masa lebih kurang 2 tahun macam tu. So tuan-puan boleh menilai sendiri bagaimana prestasi, dan dia juga ada bagi dividen lah kepada pemegang-pemegang saham dia berdasarkan MyETF tu. Setiap ETF tu dia ada dia punya dia punya dividen dia sendiri, ada dividen policy dia sendiri. Ada setengah syarikat bagi lain, ada setengah ETF bagi lain. Dia bergantung kepada ETF tu ya. Dia tak sama daripada satu ETF ke ETF lain. Sebab tu korang kena study baru tahu sama ada berpotensi atau tak, sesuai tak dengan risiko masing-masing. Sebab ada setengah ETF lain dia melabur dalam saham Malaysia je. So kena tengok Sorry. Okey, sorry. Okey, seterusnya, instrumen seterusnya adalah real estate investment trust, ataupun kalau kita ni, kalau pelabur-pelabur biasa ni kita panggil REITs lah selalunya. iREITs. Kalau iREITs ni, I tu stand for Islamic. iREITs ni adalah REITs yang patuh syariah. Okey. REITs ni adalah dia macam ni dulu. Tuan-puan pernah tak ada pengalaman melabur dalam hartanah? Kita beli rumah, macam saya dulu saya ada pengalaman lah. Saya beli rumah, sebuah rumah tu harga dia 280,000. Selepas 5 tahun dia dah naik macam tu 350,000, saya pun jual. Tetapi waktu nak beli tu tunggu 6 bulan, nak kena transfer, buat apa ni, nak kena sign MB lah apa semua 6 bulan. Lepas tu nak cari buyer lagi dah berapa bulan. So proses dia tu lama daripada nak acquire sesuatu real estate tu, sehinggalah lepas tu nak jual pun sama. Ambil masa kadang-kadang 6 ke 9 bulan barulah berjaya jual, settle everything, nak jual. So proses dia lama. So that REITs ni merupakan salah satu alternatif untuk kita memiliki hartanah. So dia banyak jenis hartanah. Kita ada KLCC, kita ada IGB REITs, kita ada banyak jenis REITs yang disenaraikan di Bursa Malaysia. Tetapi kita nak cari yang patuh syariah. Yang patuh syariah tak banyak, kita ada 4 sahaja yang patuh syariah lah di Bursa Malaysia. Okey.
So jadinya REITs ni adalah salah satu alternatif. Apabila kita membeli sesuatu REITs tu, kita boleh mendapat habuan dari segi pemberian dividen. Ada yang bagi 2 kali setahun, ada yang bagi sekali setahun. So dia depends pada REITs tu. REITs ni membuka kita kalau kita nak beli nak beli mall kan, KLCC, kita nak beli KLCC mahal kan, tak logik boleh beli kan, beli tanah sebelah rumah sebelah KLCC pun belum tentu mampu kan. So bila kita REITs ni memberi peluang kepada kita untuk kita membeli KLCC tu, maksudnya kita menjadi sebahagian daripada pemilik KLCC dan kita mendapat habuan dari segi dia punya dividen ataupun pemberian dividen dia. So kita itulah kelebihan REITs. Sebagai contoh kejap lagi. Okey. Kenapa REITs? Pertamanya harga dia murah lah. Ada yang 40 sen, ada yang harga RM1, ada yang harga RM2, murah harga dia. Macam KLCC RM6. Bayangkanlah korang beli Starbucks so harga RM15 kan, tapi korang nak mendapatkan sebuah hartanah ni harga 40 sen je. Tu pun tak nak lagi mencuba contohnya. Bayangkan contohnya harga 40 sen. 40 sen kalau kita nak memiliki, kita kena beli dalam 100 unit kan. So baru je harga dia RM40. Saya kira sekejap. 40 sen darat 100 unit. Baru RM40 untuk kita memiliki sebuah hartanah yang dah buat bisnes dah, yang ada penyewa dah. Jadi itulah adalah orang panggil kelebihan REITs, aliran pendapatan yang stable. Apa itu aliran pendapatan yang stable? Adalah selalunya diorang dah ada fixed tenant. Macam KLCC jaranglah kosong, selalunya mesti akan ada orang menyewanya. Sebab apa? Sebab dia dah ada orang yang nak datang selalu kat situ kan. Aset yang mudah dicairkan. Aset yang mudah dicairkan maksudnya ialah mudah dijual beli. Pendedahan kepada hartanah berskala besar. Contoh tadi KLCC, kita beli mall, ada banyak mall, Komta, JB tu contohnya. Minum air. Okey. Apakah kelebihan membeli REITs ni? Okey, kelebihan membeli REITs ni adalah aliran pendapatan tetap. Selalunya dia orang ada penyewa, peningkatan nilai dalam jangka masa panjang apabila syarikat mengumpul aset baru. Ada banyak kes di mana REITs akan membeli aset baru dan menambah lagi dia orang punya pendapatan. Kebanyakan harga REITs adalah sangat berpatutan, sangat berpatutan. Kecairan tinggi di mana kita boleh membeli dan menjual. Macam mana kita beli saham, hari ni beli, esok rasa tak ada duit, rasa nak jual, kita boleh jual besok. Macam tu. Tapi itu bukan tujuan lah bila kita membeli REITs ni. Sebab REITs ni dia tak volatile macam saham. Saham dia volatile. Hari ni naik 15 sen, esok boleh jatuh balik 15 sen. Kebanyakan REITs dan juga ETF, dia punya harga tu agak stable. Dia orang nak naik tak banyak, nak turun pun tak banyak. Jadi bila kita membeli tu, kita dah boleh agak-agak dah. Kecuali jangka masa panjang lah. REITs dikawal selit oleh Suruhanjaya Security sekaligus menawarkan keselamatan terhadap pelaburan. Maksudnya taklah takut kan. Pernah dengar tak korang bila ada banyak scammer kat luar sana kan, banyak pelaburan yang tidak betul kat luar sana yang janji. Okey, kita nak buat pelaburan sekian-sekian, janji dividen 4% setiap bulan ataupun setiap 3 bulan, setiap 6 bulan. Kita melabur waktu tu, kita tak fikir pula okey ke tak. Kita cepat terdaya. Tetapi yang ni confirm dah syarikat tu ada hartanah yang diberi sewa. Kita jadi sebahagian pemegang saham tu, kenapa kita rasa takut untuk membeli? Lepas tu REITs ni dia idea untuk pelabur baru, pesara dan berpendapatan sederhana yang ingin melabur secara jangka masa panjang. Sebab jangka masa panjang, REITs ni orang panggil sangat sensitif terhadap pergerakan properti sebenarnya. Ialah hartanah kan. Jadi kalau selalunya saham berkaitan dengan hartanah jatuh, REITs ni juga akan jatuh. So kita kena orang panggil dia orang bukan untuk volatility, maksudnya bukan untuk trader, tetapi untuk orang yang nak simpan untuk jangka masa panjang. Bila jatuh, korang buat average down sikit lagi, contohnya macam tu. Okey.
Ada jenis hanya ada 4 sahaja real estate investment trust di Malaysia. Yang pertamanya Al-Aqar, KPJ. Yang keduanya KLCC, kebanggaan kita di Kuala Lumpur, bangunan tu. Yang seterusnya Axis dan seterusnya As-Salam. So saya ambil contoh As-Salam lah sebab KLCC semua orang pun tahu KLCC tu kan. So tak ada masalah lah. So saya ambil As-Salam sebagai contoh ya. Okey, sumber ini saya ambil daripada REITs, daripada website As-Salam, korang boleh pergi tengok sendiri. Dia punya net property income adalah sebanyak, dia punya keuntungan bersih daripada property adalah sebanyak 54 million. Ni aset 31 hari bulan tau, baru je. Baru 3 bulan, baru hari, Disember hari tu dia punya report saya. Gross revenue dia lebih kurang 71 million. Property value dia adalah 1.18 billion, 1.18 billion. Okay, dan dia punya antara property dia ada banyak, dia ada Komta, JB. Korang jangan, kalau korang dah pergi beli saham, dah beli REITs ni kan, dah beli As-Salam REITs ni, janganlah pula korang pergi dekat Komta, lepas tu pergi cek bangunan tu, ni bangunan saya ni. Ataupun pergi dekat KFC tu, dekat ni bangunan saya ni, kenapa ni apa ni kotor ni. Jangan pula macam tu sebab korang pemilik kecil saham tu kan. Jadi tak boleh lah pergi apa nama ni, jadi bos kat sana macam tu. Cumanya korang pemilik sebahagian. Kalau ni kadar sewaan tu akan dapat kepada kita semula dalam bentuk dividen. Okey. Contohnya adalah dia ada Komta JBCC macam ni, dia ada kalau orang Ganu, kalau Nganu.Maidan hypermarket Gombadak tu juga salah satu daripada REITs ni punya property. Dan juga beberapa F&B dan juga kilang lah, dia ada banyak kedai shop block yang KFC, Pizza Hut ada, lepas tu ada kilang, so dia ada banyak lagi. So semua tu dia punya memberi keuntungan sebanyak 54.9 million pada tahun lepas. Dan ini adalah dia punya distribution lah, 6 sen, turun sikit lagi. Lepas tu yang 2021 belum diberitahu lah jumlah dia. So ini adalah jumlah apa ni? Jumlah distribution. Distribution kalau kita pegang berapa dia bagi kat kita. Okay. Ini adalah contoh prestasi ASREIT. Seperti kita tahu disebabkan pandemik 2020 itu, property banyak yang mengalami kejatuhan. Tetapi jangka masa panjang masih lagi orang perlu buat bisnes, masih lagi orang perlu perlu hidup. Jadinya dalam jangka masa panjang anda mungkin boleh tengok saham-saham yang mungkin berpotensi. Tapi kena pastikan ada reversal signal ataupun tanda-tanda yang menunjukkan berlakunya perubahan dari segi industri ataupun sebagainya. Ini adalah REITs punya chart lah. Okey. Yang terakhir adalah exchange traded bond dan sukuk. Dalam bahasa Melayunya kita panggil bond. Dalam bahasa Islamic term kita panggil dia sukuk. Korang jangan pula mengaji, dia tak perlu sebut sukuk. Tak perlu. Boleh sukuk aja, boleh cukup. So dalam bahasa Melayunya bond, B-O-N, bond. Okay, dalam bahasa istilah Islamic term kita panggil dia sukuk. Okey, apakah itu dia ETBS? ETBS adalah Security Hutang Pendapatan Tetap. Okey, bila kalau anda semua belajar investment kat universiti, kita tahu bahawa bond adalah orang pertama yang dibayar. Bond bukan macam saham tau. Kalau saham, kita nak tengok dia punya jual beli semua kan. Macam bond ini adalah loan ataupun pinjaman yang kita berikan dan kepada pemihutang, dan kita janjikan kupon. Kita janjikan bayaran dividen kepada mereka sehingga tempoh satu tempoh tu. Jadinya exchange traded bond dan sukuk ni ada dekat Bursa Malaysia. Ada dekat Bursa Malaysia. So kita boleh beli ataupun menjual ETBS ni ataupun sukuk ni dekat Bursa Malaysia. Okay.
apakah security ETBS ni apa? ETBS ni adalah security hutang berpendapatan tetap. Dia maksudnya kalau kita pernah dengar tak sesuatu bond tu dia kata rating dia AAA, rating dia A, rating dia A minus. Yang menentukan sesuatu tu adalah badan tertentu yang akan menentukan rating untuk sesuatu bond tu okey ke tak. Ada chances nak default ke tak. Default ni macam ada chances dia tak boleh bayar kita ke tak semula. So itu adalah orang panggil badan lah yang menentukan sama ada bond tu okey ke tak. Jadi bond ni dia tak macam saham. Saham ni pemilikan sesebuah syarikat. Maksudnya kita beli saham Nestle contohnya, kita adalah sebahagian daripada pemegang pemegang saham Nestle. Kalau kita beli REITs tadi, kita adalah sebahagian daripada pemilik REITs tu. Tetapi ETBS ni tidak. ETBS ni adalah kita adalah pemberi hutang kepada orang tu. Contohnya jika saya bagikan RM1,000, saya pemberi hutang kepada orang yang saya bagi hutang tu lah maksudnya, dan dia kena bayar balik kepada saya dalam sesuatu tempoh berapa jumlah yang dia janjikan. Okey. Dan yang paling best, dia punya dulu nak melabur dalam bond ni tak murah. So-nya dia telah dipermudahkan. Jadi orang yang rasa dia nak pendapatan tetap, instead of dia mungkin alternatif dia selain daripada letak kat fixed deposit, dia letak dekat ETBS ni. Maksud dia akan dapat ke certain amount. Okey. Kalau dalam Islam ni kita panggil sukuk, iaitu alternatif syariah untuk bond di mana pelanggan tidak berdasarkan faedah tetapi berdasarkan nilai sesebuah aset. Okey. Bila kita cerita pasal dia berdasarkan nilai sebuah aset bermaksud dia adalah rendah risiko dan juga berpendapatan tetap juga. Okey. Okey. Yang ni tunjuk. Apa beza bond dan juga bond atau sukuk dan juga saham? Okey, bond sukuk adalah sekuriti hutang, saham adalah sekuriti equity. Pemegang bond adalah pemilik aset bond. Dan tidak mempunyai hak pemilikan terhadap syarikat. Jika seorang tu dia beli sesuatu saham syarikat dengan jumlah yang banyak, dia mungkin mempunyai orang panggil dia hak untuk mengundi sesuatu lah atau hak untuk memberi pendapat. Tetapi kalau pemegang sukuk atau pemegang bond ni, anda tidak mempunyai anda tak ada sebarang hak untuk membuat sebarang pengundian. Anda hanyalah pemberi hutang sahaja, pemberi modal sahaja kepada ETBS itu sendiri. Pembayaran faedah yang dikenali sebagai kupon, dividen ataupun dividen lah. Kalau sukuk kita panggil dividen. Kalau saham, pembayaran dividen bergantung kepada syarikat tu. Kalau pembayaran sukuk ni selalunya dia tetap. Setahun dia janji 2 kali, berapa-berapa dia akan bagi tu je. Tapi kalau pembayaran dividen saham ni dia bergantung pada syarikat tu punya dividen polisi. Ada setengah syarikat macam dia boleh bagi kadang-kadang sampai 4 kali setahun, 3 kali setahun, sekali setahun. Atau ada setengah syarikat tak bagi langsung, berkosong, dia tak nak bagi pun. Boleh, tapi pemegang ataupun bond dia tak boleh tak bagi. Ada dah janji banyak tu, dia kena bagi banyak tu. Tapi in case of default ataupun in case of tu, dia akan bagi kita punya modal tu terlebih dahulu. Sebab dari segi rankingnya, pemegang bond ni yang paling selamat. Sebab kalau in case of panggil winding up, case orang panggil syarikat tu rugi, delisting, dia akan bayar pemegang bond dulu. Barulah last sekali dia akan bayar pemegang saham tu lah. Just in case dulu ada case saya pernah terlibat sekali, KSET kalau pernah dengar. KSET, dia winding up, dia dissolve the company tu. So yang tu pemegang saham ni antara yang last dia bayar dulu pemegang sukuk, dia bayar dulu preference shareholder, barulah dia bayar pemegang saham ni. So dalam kes ini bond lebih selamat lah dan dia kurang volatile dan dia ada had masa dan juga tarikh matang. Okey. Langganan ETBS melalui issuing house, ETF kita boleh beli dekat Bursa Malaysia. Saya boleh tunjuk kalau tuan-puan nak tengok, saya boleh share screen. Kalau tuan-puan nak tengok, tak ada masalah. Sebab senang dia macam beli saham je. Kita boleh tengok dekat kita punya platform. Dia punya harga sekian-sekian tu. Harga dagangan minimum adalah 10 unit. Kalau OTC ni lain, dia tak sama macam dekat Bursa Malaysia tu lah, dia berbeza.
Okey. Okey, dia adalah kenapa ETBS ni dibuat? Kenapa dibuat kan? Untuk menggalakkan pengukuhan penyertaan runcit dalam pasaran pendapatan tetap. Supaya pada saya lah sebenarnya, dia untuk menambah alternatif kepada orang awam sebenarnya. Kita kalau kita melabur dalam contohnya dalam kita punya KWSP, hanya duit gaji kita yang akan masuk dan duit kita punya employer yang akan masuk situ. Kalau kita nak masuk kat dalam, orang panggil kat dalam ASB, kita ada maksimum amount, 200,000 je maksimum boleh letak kat sana. Kalau dalam tabung haji, mungkinlah dia punya kadang-kadang nak tak atraktif kan dia punya dividen tu. So, kalau kita nak pendapatan tetap selain daripada kita letakkan fixed asset, apa semua, fixed deposit, kita boleh letak dekat kita punya exchange traded bond ataupun sukuk ni. Di mana kita boleh dapatkan pendapatan tetap apabila kita membeli ETBS ni. Ada beberapa lah, kita ada ETBS, kita ada Dana Infra Nasional Berhad, nombor 1, 2, 3 dengan 4 tu. Yang 4 tu adalah Ihsan Sukuk Berhad. Di mana dia bagi pendapatan setahun, yield dia adalah 4%. 4%. Kalau dengan SB dah sikit dah kot, 4%. Yang ni bagi 4.58. Yang apa ni, nombor 3 tu dia bagi 4.23. Kalau Ihsan Sukuk tu dia bagi 4.6 per annum. Per setahun tu dia bagi 4.6. Contohnya macam tu. So quite high lah kalau sebenarnya kalau kita nak compare to fixed deposit sebenarnya. So it's another apa ni, salah satu lagi daripada kita punya pilihan untuk simpanan tetap ETBS ni. Okey, kenapa pelaburan syariah di Bursa Malaysia I ni sangatlah bagus. Seperti yang saya cakap tadi, apabila kita melabur kat luar negara, kita tak ada standard tau. Macam saya sendiri, saya terlibat dengan Indonesian stock market, US stock market. Kadang-kadang kita confuse juga, dekat certain apps cakap syariah, tapi kat sini cakap non syariah. Tetapi di Malaysia, kita boleh menyaksikan bahawa daripada awal, daripada kita buka akaun CDS, sehinggalah dia buat saringan sama ada syariah ke tak, sehinggalah kepada kita jual tu, clearing, perdagangan, settlement, semuanya mengikut landasan syariah. Maksudnya kita dah tak ada dah rasa risau, rasa ragu-ragu. Dia daripada awal sehingga akhir, end to end tu adalah patuh syariah mengikut landasannya sebenar-benarnya. Ada banyak broker yang menawarkan perkhidmatan patuh syariah di Malaysia. Saya sendiri daripada CGS, CIMB Securities Berhad, di mana bukan sahaja dalam Malaysia, luar negara pun boleh melabur dalam patuh syariah. Macam kita buka akaun CDS, patuh syariah, kita boleh beli saham luar negara yang patuh syariah. Dia dah siap-siap dah buat saringan juga. Okey. End to end ni, kelebihan patuh syariah end to end adalah memang kita bebas dari elemen yang bercanggah dalam Islam, iaitu seperti saya cakap tadi, riba, ghara dan maisir. Saya nak ulang, riba adalah kadar faedah, ghara adalah ketidakpastian, ketidaktentuan, dan maisir adalah perjudian. Perjudian yang tak kisahlah apa-apa yang berkaitan dengan perjudian, dikira bisnes model yang tidak patuh syariah. Okey, risiko rendah kerana proses saringan telah pun menyaring instrumen pelaburan yang tidak menentu. Majlis Penasihat Syariah dah buat dah belaka-belaka dah untuk kita. Tinggal kita ni nak pilih saham apa je kita nak beli ikut kita punya kesesuaian. Tak perlu risau-risau dah. Kualiti produk pelaburan yang lebih baik, syarikat patuh syariah mempunyai fundamental yang kukuh. InsyaAllah banyak syarikat yang patuh syariah, tapi anda sendiri kena buat due diligence. Maksudnya, contohnya kita nak beli syarikat telur, kita kena kaji sendiri berapa banyak untung dia, berapa banyak dia punya revenue, macam mana keadaan teknikal analisis dia, betul tak timing, kena beli syarikat teknologi pun macam tu. So kita sendiri selain daripada tengok dah syariah, kita pun nak tengok dia punya study, dia punya fundamental dan teknikal lah, baru kita buat keputusan. Seterusnya, syarikat patuh syariah punya fundamental yang kuat adalah etika perspektif, berpegang kepada prinsip agama. Jelah tujuan kita hidup atas dunia kan, memang betul lah sepertinya cakap, contohnya berkenaan riba kan. Dalam surah Al-Baqarah pun dia cakap dah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba.
yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maksudnya dari segi Islam kita sendiri pun Tuhan dah bagi landasan dah bagi tunjuk ajar dah untuk kita follow seteruskan. Dalam kes ni Tuhan cakap jangan terlibat dengan riba. So kita berpegang kepada prinsip agama, kita tak nak terlibat dengan saham yang terlibat dengan riba. Macam tu. So itu yang nombor satu. Second adalah jaminan pendapatan dari sumber yang halal. Kita pun dah tak risau dah nak belanja, nak bagi makan anak-anak ke nak buat sedekah ke, kita pun dah rasa lega lah, untung kita kan. Confirm kan, confirm InsyaAllah halal kan, dan perkhidmatan yang disediakan oleh pelabur broker Islami adalah pelaburan end-to-end. Dan juga seterusnya jangan lupalah untuk mengagihkan kita punya zakat ataupun harta benda kepada pada zakat di seluruh Malaysia. 2.5% daripada jumlah yang kita dapat keuntungan tu kalau boleh kita kita sedekahkan ataupun kita infakkan ataupun kita bagi kepada pusat zakat supaya rezeki kita lebih murah dan diberkati. Terima kasih kerana bersama-sama saya malam ini. Boleh bertanyakan soalan di bahagian komen. InsyaAllah saya akan jawab satu demi satu persoalan anda. Okey, terima kasih Puan. Saya rasa kita ada beberapa soalan ni yang dah ada kat sini. Saya baca satu-satu. Baik. Okey, soalan pertama daripada Zarul Zahari. Apa beza kos bursa Malaysia dengan kos bursa Nasdaq? Kos bursa Malaysia. Okey, bursa Malaysia dia banyak produk dekat Malaysia ni. Kita ada macam-macam jenis akaun. Kita ada akaun margin, kita ada akaun cash, kita ada akaun margin light, kita ada banyak jenis akaun. Okey, kalau dekat Bursa Malaysia, antara yang glamour ataupun popular adalah RM8 minimum per transaction ataupun RM12 minimum per transaction, 0408 ataupun 0442. Tetapi jika anda membeli saham Nasdaq ataupun IDX, dia ada charge yang lain. Sebagai contoh, di CGXIMB, kos dia adalah RM18 minimum untuk USD untuk US. RM180,000 rupiah untuk IDX. RM180,000 dengar macam besar kan, tapi sebenarnya sikit je. RM180,000 tu lebih kurang dalam RM50 macam tu per transaction. Maksudnya perbezaan dia adalah dari segi kos minimum tu sendiri dan juga dia punya percentage tu. Okey, thank you. Soalan seterusnya. Ada contoh syarikat yang tidak dapat syariah status sebab image tak baik? Setakat pengetahuan saya, setakat ini tidak ada lagi. Setakat ini hanya syarikat yang tidak mematuhi sama ada business model ataupun dia punya kepatuhan keuangan iaitu 33% dari segi dia punya fixed deposit ataupun dia punya income statement ataupun loan, itu sahaja. Setakat ini image tak baik tak pernah lagi. Okey. Soalan seterusnya daripada Shazila. Untuk saham overseas, since tiada satu badan khas untuk tentukan syariah atau tidak, bagaimana nak tahu in this case? Okey. Sebagai saya yang berpengalaman menjalan dan membantu pelabur-pelabur untuk berdagang di luar daripada Bursa Malaysia seperti di Indonesia Stock Market, Thailand Stock Market, Indonesia Stock Market, Hong Kong Stock Market dan juga US. Apa yang saya boleh bantu adalah pertamanya, kalau anda bukan orang panggil klien CGXIMB, anda boleh tengok di beberapa apps luar iaitu ID Ratings dan juga Islamically. Pergi download apps, tetapi kedua-dua apps tersebut berbayar dan tidak percuma. Jadi untuk menentukan patuh syariah luar negara tu, anda kena subscribe kepada certain app. Tapi kalau sekat CGXIMB, percuma je. Kita dah tahu dah saham tu patuh syariah ke tak. Senang je nak tengok. Alright. Okay, next question daripada Muhammad Afiq. Bagaimana nak membeli susuk atau bond dan berapa minimum modal? Adakah ia seperti membeli saham sesebuah syarikat bergantung kepada nilai harga seunit?
Ya betul. Saya tak pasti sama ada saya dibenarkan untuk share screen ke tak. Tapi saya boleh tunjuk sebenarnya kita punya TBS tu kalau dekat platform tu rupa dia macam mana sebenarnya. Tapi sebenarnya dia sama macam saham di mana kita boleh tengok dia punya harga tu. Kalau saham minimum dia 100 unit. Kalau sukuk atau bond dia punya minimum adalah 10 unit sahaja. Tak perlulah sampai nak beli 100 unit kan. Boleh beli dalam 10 unit sahaja. Minimum berdasarkan harga yang dipaparkan dekat bursa platform tu. Ada je, memang ada. Korang pergi je dekat platform masing-masing, kita boleh shortlisted kan tau. Sama ada kita nak tengok ETF sahaja, kita nak tengok REIT sahaja, kita nak tengok saham sahaja, kita nak tengok ETBS sahaja. Dia boleh tengok kat situ. So kat situ kita dah tahu dah harga apa untuk setiap satu produk instrumen yang ditawarkan oleh Bursa Malaysia ni. Senang sangat, semudah-mudah ABC sebenarnya, tak susah pun. In fact, kalau cakap saya tak ada duit lagi lah, saya rasa macam takut lagi nak melabur, buka je account dan cuba tengok-tengok dulu. Tengok ETBS, harga dia macam ni, belajar dulu, tak ada masalah. Benda tu setakat kat platform apa semua tu masih percuma je, tak perlu berbayar pun sebenarnya. Okey. Kat sini ada satu partisipan dia minta Puan tunjuk cara beli sukuk ini di bursa. Boleh tak saya share screen? Omar? Boleh. Boleh ya? Saya nak tunjuk pada tuan-puan macam mana mudahnya sebenarnya kita nak study, nak kaji ataupun nak tengok semua instrumen-instrumen yang saya cerita tadi, tak kisahlah iREITs ke, saham patuh syariah ke tak, sebenarnya tak susah. Pertama kita boleh tengok dekat Bursa Marketplace. Situ dah ada tunjuk apa semua, tak ada masalah. Tapi kalau dekat platform sekalipun kita boleh tengok juga. Sebagai contohnya macam ni Puan, kami still tak dapat tengok. Belum, tak tunjuk lagi, Okey. Boleh tekan. Okey, so contoh macam ni, dekat hujung ni kita nampak kategori dia syariah ke tak kan. Katakanlah kita nak pergi tengok sekejap Defaultnya ada kat sini ni. Dah malam kot dia tak ada, dia buat apa ni? Dia buat sebabnya kat sini ada ni. Kejap lagi saya share back semula. Sementara tu tunggu dulu. Saya log out dulu. Okey. Sekejap saya cek. Okey, kepada sesiapa yang nak tanya lagi soalan, kami ada beberapa minit lagi. So boleh tanya lagi soalan. Boleh type dekat Q&A punya box. Jangan type soalan dekat chat box tau. Type soalan dekat Q&A punya box. Kalau ada sesiapa nak beli. Nak tanya soalan. Puan, lagi satu soalan ni dia tanya macam mana nak beli iREITs dan IETFs di bursa. Itulah saya nak tunjuk ni tapi saya tak apa. Dia sebenarnya mudah je, semudah-mudah ABC. Cuma malam ni dia sedang buat ni, saya rasa dia sedang buat maintenance. Tu tak nampak. Okey, contohnya ni tadi kita tengok cerita pasal ETF kan, ETF contohnya kan. ETF so yang US tadi kita klik kanan macam biasa dan kita dah boleh terus beli macam biasa. Nampak tak harga di sekarang ni? RM1.95, RM2 contohnya. Macam tu. Bersama ETBS tu dana DN dana infra tu dia ada DN sebenarnya. Di dana sorry guys, dia tengah buat apa ni maintenance, so tak keluar sebenarnya. Sepatutnya sini ada dah. Dia ada, kita boleh next. So tak keluar sini. Tapi REITs contohnya REITs tadi. REIT contohnya
R-Street tadi. Yang saya tunjuk tadi, R-Street ni klik kanan, tekan buy dan kita boleh beli macam saham biasa. Nampak tak semudah-mudah itu juga. Macam sama juga ETBS tadi sebenarnya. Kita boleh search kat sini dan kita boleh buy macam saham biasa. Cumanya ada borang tertentu khas tambahan yang anda kena call your broker untuk isi sebelum boleh membeli ETBS tu. Tu je. Tapi selepas itu boleh beli macam saham biasa. Okey, ada lagi satu soalan. Macam mana nak tahu news sesuatu saham? News sesuatu saham. Ya Allah, lagilah mudahnya sebenarnya. Anda boleh pergi kat Bursa Marketplace, pergi kat situ, dia akan tunjukkan news saham-saham. Kita kena be very sensitif pada news saham ni tau. Sebagai contoh, kita boleh tengok dia punya stock split, stock consolidation ataupun dividend. Cara dia kalau kita pergi ke Bursa Marketplace, sebab tak semua orang ada platform ni kan. Jadi anda boleh pergi dekat Bursa Marketplace tu, anda boleh tengok dekat sini. Okay, Bursa Marketplace ni free percuma, anda boleh pergi je buka dan pergi je orang panggil. Tengok dekat Bursa Marketplace ni. Lepas tu pergi je dekat dia punya search dekat atas ni. Contohnya saham apa? Saham kita nak tengok saham. Contoh saham Nestle contohnya. Nestle. So kita pun tengok dia loading kejap. Lepas tu kat sini kita nampak dia punya research, dia punya announcement dekat sini. Dia punya nampak ni news. Apa berkaitan dengan Nestle ada beritahu dah dekat sini. So semudah-mudah itu sahaja. Semua news korang tengoklah sebanyak-banyak news yang ada announcement apa semua kat sini. So tak susah pun. Pergi je dekat Bursa Marketplace dah boleh tengok je. Kalau dekat platform pun senang-senang ABC sebenarnya. Contohnya kan, dekat platform kan. Sekejap contohnya. Okay. Contohnya satu lagi last dah. Saya tunjuk juga satu. Okey, sini pergi klik kanan. Nampak tak kat situ news? Klik je. Lepas ada nampak dah news. Nampak tak appointment of siapa-siapa, semua dia punya profit apa semua kat situ. So semudah-mudah ABC, pergi sama ada pergi dekat Bursa Marketplace ataupun pergi dekat platform masing-masing, klik kanan, tekan news. Anda boleh nampak dah semua berkaitan dengan saham tersebut. Alright. Okay, ada one last question daripada PK Lim. If I have an Islamic account, will my trading screen show Sharia non-compliant stock? Macam ni, kalau dekat dia bergantung pada platform tu. Ada setengah broker yang dia allow untuk kita screen terus, kita hanya nak tengok saham-saham yang syariah sahaja. Ada setengah dia tak allow, kita kena check satu-satu. So yes, betul. Anda boleh tengok saham-saham yang patuh syariah sahaja. Shortlisted maksudnya kita dah sediakan, yang keluar hanyalah saham-saham yang patuh syariah sahaja. Tapi bergantung kepada broker tu. Punya platform. Okay. So kita ada lagi beberapa minit lagi. Kalau ada siapa-siapa yang ada last minute question, boleh type sekarang. Tengok kejap Oh, ada satu lagi. How is the performance of Sharia stock compared to non-Sharia stock? Macam yang saya ceritakan tadi, dari segi kita punya FBM kat Syariah dan juga compare to FBM KSCI dan juga kita punya FBM ACE, kita punya FBM Syariah membuat keuntungan ataupun kenaikan yang lebih tinggi berbanding dengan FBM KLCI itu sendiri. So, saham-saham yang patuh syariah mempunyai potensi untuk membuat keuntungan yang lebih tinggi disebabkan lebih ramai orang berminat untuk membeli saham yang patuh syariah. Tapi tak semualah, not in all case, tapi kebanyakannya.
Okay. So, saya rasa itu saja soalan yang kita terima pada malam ni. So, terima kasih banyak-banyak Puan Akmal sebab share banyak information tunai. Saya harap kita punya audience semua dapat bawa balik banyak info baru so that kita boleh pakai dalam masa hadapan. So, terima kasih Puan Akmal. Sama-sama. Terima kasih juga kepada Life Chance sebab menjemput. Terima kasih kepada semua sebab mendengar sehingga habis.